menerusi Slot Tarbiyah. Masya Allah, hari ini kita akan berkesempatan sekali lagi bersama dengan tamu tetap kita untuk kali ini yang bagi Ustazah Nur Hafizah Musa. Dah pun berada di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan rasa tenangnya. Yati, apa khabar Yati? Baik, Alhamdulillah. Ustazah sihat Ustazah? Alhamdulillah Yati. Alhamdulillah. Dengan suara Ustazah nampak sihat, nampak hari ni. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah hadir ke Konti. Kita nak kongsikan bercakap tentang tarbiyah bersama dengan Ustazah. Kita sangat dekat dengan hati juga ya. Nah, dan kali ni kita nak sambung hari tu perkongsian kita menerusi tajuk Uruskan Hatimu. Kali ni bahagian kedua sambungan perkongsian bersama dengan Ustazah. Mungkin kita nak mulakan terlebih dahulu. Ustazah, silakan. Ya, saya terima kasih Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada semua ya yang mendengar, penyokong ya, pendokong IKIM FM yang sungguh setia ya mengutip mutiara kata daripada para asatizah lah, bukan ustazah seorang ya, pada yang lain-lain juga yang ustazah fikir memang terlalu banyak yang dihidangkan oleh IKIM FM untuk jadi santapan rohani ya, dan juga maklumat, ilmu yang diperlukan dalam sebuah kehidupan. Dan tidak terkecuali insya-Allah mudah-mudahan Slot Tarbiyah juga dapat memberikan sedikit sebanyak panduan dan bimbingan kepada kita semua. Ya, sebenarnya Yati, wallahualam, Ustazah tak tahulah macam mana untuk penyampai yang lain ya. Tapi kalau Ustazah sebenarnya dulu kan dah bertahun juga ya dengan IKIM. Sebenarnya bila kita banyak bercakap ni Yati ya, setiap minggu bagi tazkirah ya, sebenarnya satu beban yang besar kepada kita yang menyampaikan dari sudut bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan, penghayatan kita sendiri. Jadi sebab itu bila kita menyampaikan, sebenarnya kita bukan berada pada keadaan maknanya lebih baik daripada orang lain ya, tapi ini tanggungjawab ataupun amanah untuk yang mengetahui harus untuk disebarkan ataupun disampaikan. Dan hari ini seperti biasalah kita menyambung kembali dalam Slot Tarbiyah, di mana tajuk kita adalah Uruskan Hatimu. Telah kita jelaskan pada episod yang pertama bagaimana sebenarnya benda yang paling penting untuk diuruskan ialah hati. Dan kita hairan melihat manusia lebih dahulu ya mendahulukan pengurusan luaran, ya mengurus segala macam yang kita rasa sangat sukar. Dia mengandalkan ketidakupayaan dia, dalam masa yang sama dia tidak menguruskan hatinya. Ustazah telah bawa contoh bagaimana orang cari rezeki ya, segala cara dia buat dari segi luarannya, pergi training sana sini, guna teknik tu, kaedah ini, macam-macam. Sehabis boleh. Ya, sehabis boleh ya, pagi petang siang malam, tak kira dah hujan panas dan sebagainya. Tapi bila hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tidak rasa terpanggil untuk sujud kepada Allah, Tuhan yang Maha memberi rezeki ya, yang lahu mulkus samawati wal ard, yang padanya lah segala-gala ya, pemilik, dialah pemilik segala yang ada di langit dan juga di bumi. Itu menyebabkan kita rasa ataupun kita mengkategorikan keadaan itu sebagai orang yang hanya menguruskan zahir, yang menguruskan benda yang tak cecah ke bumi pun sebenarnya, berbanding manusia bijak ya, yang Allah kurniakan hidayah, taufik hidayah daripada Allah, dia bermula dengan menguruskan hati ataupun jiwa. Ustazah mengambil satu potongan ayat Quran sebagai mukadimah kita pada pagi ini Yati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah sebenar-benar takut kepada Allah. Dan jangan kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang Muslim.
Ini perjalanan hidup yang panjang, ya, perjalanan hidup yang panjang yang sebenarnya yang menjaga supaya kita dapat hidup baik, lahir baik, hidup baik, mati pun nanti insya-Allah mati dalam keadaan baik. Ialah kita menjaga dari sudut ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa juga melibatkan soal hati. Ya, bila Nabi sebut at-taqwa hahuna, sambil Nabi menunjukkan ke arah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan soal takwa bermula dengan ketakutan yang tertanam dalam diri manusia. Ini yang termasuk dalam pengurusan jiwa, pengurusan hati. Dan pada minggu yang sudah, ya, tuan-puan sekalian, Ustazah kongsikan, cuma tak habislah sebab tu jadi episod kedua, ya. Ada 10 sekurang-kurangnya satu corak pemikiran, 10 corak pemikiran, ya, ataupun 10 bentuk keyakinan yang harus ada pada seorang manusia yang disifatkan sebagai pengurusan hati, ya, dalam kita menghadapi rencam kehidupan. Ya, hidup ni macam-macam berlaku. Pagi kita ketawa, petang kita menangis. Ya, malam kita pun dah penat, ya, dah penat menangis, penat ketawa, kan. Ya, makna benda tu berubah-ubah, tuan-puan sekalian. Jadi kalau ikut balik semula kepada yang lepas, ya, Ustaz telah katakan yang pertama ialah harus kita menanam dalam diri kita. Ya, ini nak menguruskan hati menghadapi hidup. Ya, pertamanya harus kita tanam dalam diri kita bahawa sesuatu itu ataupun takdir itu datangnya daripada Allah dan di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini memang kena selalu yakin, sebab benda ni Ustazah rasa adalah di antara perkara pertama yang kadang-kadang tak selesai dalam diri manusia. Ya, kenapa anak saya jadi macam ni? Ditanya kat kaunselor. Manalah kaunselor tu tahu nak jawab, ya. Kenapa saya sakit ni, doktor? Ditanya kat doktor pula. Ya, saya ni dikata makan suplemen lah, jogging pagi petang, ya. Tak pernah tinggal. Kenapa saya sakit? Ditanya pada doktor. Padahal semua tu berbalik kepada jawapan, tidak akan tertimpa suatu musibah, suatu keadaan ataupun takdir kecuali ianya datang daripada Allah. Ya, ma min nafsin tubdihi walahu fihi, tak ingat dah saya, tapi itu Ibnu Athaillah sebut. Nanti kalau ingat Ustaz akan cakap balik semula. Tidak ada satu nafas pun yang kita tarik kecuali padanya ada takdir yang ditentukan oleh Allah. Tak ada satu nafas pun yang kita tarik kecuali pasti ada ketentuan Allah atas nafas tersebut. Ya, sebab itu kita akan rasa lega hati bila kita melihat sesuatu itu datangnya daripada Allah. Kadang-kadang contoh, ya, dalam rumah tangga, tanyalah suami isteri mana yang suka bergaduh. Bukan suka bergaduh maksud dia hobi dia bergaduh. Ini, adakah kita senang berlaku pergaduhan dalam rumah tangga? Suka tak, Yati? Suka tak pagi bergaduh, malam bergaduh, petang bergaduh? Suka tak? Kita tak suka. Serabut saja. Ya, serabut sangat, ya. Suka tak kalau asyik salah faham, ya, asyik berselisih faham? Tak suka. Tapi kadang-kadang kita harus melihat bahawa benda itu berlaku dengan izin Allah. Ya, maksud dia benda tu memang berlaku dengan izin Allah dan pasti ada sesuatu yang Allah nak kita baiki. Ya, pasti ada sesuatu yang Allah nak kita renung. Kita memang tak suka bergaduh, kita tak suka anak degil, kita tak suka suami degil, kita tak suka isteri degil. Tapi berlaku dalam hidup kita yang sebenarnya pertama meyakini ia datang dengan izin Allah. Ia datang daripada Allah. Walaupun kita sandarkan kepada kelemahan kita sebagai seorang manusia, tapi ia datang dengan izin Allah dan Allah nak kita berfikir, ya, bagaimana untuk memperbaiki kelemahan menjadi lebih baik daripada apa yang ada. Dan lebih penting lagi, alangkah tenangnya perasaan kita saat kita mengetahui, ya Allah, segala yang berlaku ini Allah daripada kamu dan berada dalam kekuasaan kamu, berada dalam pengetahuan kamu, berada dalam penglihatan kamu, pengawasan kamu. Ya, alangkah tenangnya saat kita merasakan, ya, Allah sedang melihat kita, Allah sedang mengawasi kita, Allah sedang menguasai kita. Ya, sebab yang menguasai, mengawasi ini adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha kaya, yang maha bagi hidayah, yang maha memuliakan, yang maha sempurna, maha segala-galanya, tuan-puan sekalian. Apalagi nak dirisau dan digelisahkan kalau sudah hati meyakini kita dalam pengawasan Allah, kita dalam pandangan Allah.
Alah, baru ada guide kat rumah pun dah senang tidur Yati. Ya. Dulu kawasan perumahan tak ada guide kan ya. Baru pasang CCTV pun ya betul, dah rasa macam lena lah tidur kan ya. Padahalnya CCTV boleh rosak kan. Sebelum ni tak ada guide, tak ada security lah ya kawasan perumahan. Takut kalau suami tak ada ya. Malam-malam dengar cerita pencuri dah masuk rumah orang sana, rumah orang sini. Sekali adalah Pak Gad dia ada security 2 orang. Macam padahal kalau kita fikir macam mustahil pula 2 orang nak jaga 50 buah rumah ya, 100 buah rumah. Tapi tak apalah, kita rasa dia tak tidur, kita tidur, itu pun dah cukup lega. Padahal orang rasa tak mungkin dia tak tidur mesti dia lena juga kan ya. Duduk atas kursi dia lena juga ya. Penjagaan manusia apa sangatlah kan. Betul. Ya, manusia ni lemah, manusia ni mengantuk, manusia ni tidur. Sebab tu disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hebat Allah Azza wa Jalla, tak ada ngantuk, tak ada tidur, tak ada lupa, semua tak ada. Ya, jadi bila kita merasai pengawasan Allah, awal-awal lagi hati tu tenang. Betul. Dan telah kita kongsikan pada minggu yang sebelum ini surah At-Tur kan ya, macam mana ayat fa innaka bi'ayunina. Sebelum tu Allah sebut pada Nabi, sabarlah wahai Muhammad menanti ketetapan daripada Tuhanmu, fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau dalam pandangan kami. Maknanya sabar tu, kekuatan sabar tu sangat terkait dengan keyakinan bahawa Allah melihat kita, bahawa Allah menguasai kita, Allah mengawasi kita ya. Dan subhanallah, kalau boleh tuan-puan hafal ayat tu, fa innaka bi'ayunina, fa innaka bi'ayunina, supaya tertanam dalam jiwa ini rasa Allah sedang melihat kita ya. Manusia takkan selama-lamanya melihat kita, manusia pun tak tahu apa yang sedang kita rasa, tapi Allah Maha mengetahui. Yang sedang melihat kita itu adalah Latifun Khabir, yang maha lembut, maha halus, yang maha mengetahui, Halimun Hakim, Alimun Hakim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Subhanallah, cukup sempurna ya pengetahuan Allah. Dan Ustazah juga suka Yati mengingatkan kita semua juga ya dengan peristiwa di mana Nabi Musa kan bila bertemu dengan Firaun ya. Nabi Musa juga walaupun seorang nabi seorang rasul, tapi tetap juga sebagai seorang manusia ya, insan, makhluk ya, mengadu kepada Allah supaya dikurniakan seorang wazir li ya, seorang sahabat lah untuk bertemu dengan Firaun, untuk berdakwah kepada Firaun. Jadi dikurniakan Harun alaihissalam. Kemudian ada pengaduan lagi kepada Allah tentang aku bimbang ya Allah, takut ya, takut, bimbang, ketakutan sekiranya Firaun melampaui ke atasku. Dan apa jawapan Allah? Ini semua terakam dalam Quran. Ya, Allah sebut kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, la takhafa, kamu berdua jangan takut. Ya, bagaimana? Tengok Kak, macam mana uslub untuk supaya sabar, supaya tidak takut. Tadi yang sabar tadi, yang ayat tadi fa innaka bi'ayunina. Sekarang tengok supaya tidak takut, supaya tidak gelisah, supaya tidak bimbang menghadapi satu ketentuan hidup. Allah sebut pada Nabi Musa dengan Nabi Harun, la takhafa, janganlah kamu berdua takut. Inni ma'akuma, aku bersama dengan kamu. Ya, kalau korang takut ni, dia nak kawan, dia nak teman kan ya. Dia tak cukup dengan 2 orang tu. Tengok Allah sebut pada Nabi Musa, Nabi Harun, inni ma'akuma, aku bersama dengan kamu berdua. Asma'u wa ara, aku maha mendengar dan aku maha melihat. Subhanallah ya, bila ditanam dalam jiwa Allah bersama dengan kita, Allah menguasai kita, Allah mengawasi kita, Allah mendengar kita, hati akan tenang dan nyaman. Takut dengan Firaun pun jadi hilang takut ya. Penuh dengan macam-macam tipu daya, kejahatan kafir Quraisy pun akan bertambah kesabaran juga akhirnya. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Dan Iza selalu bawa analogi nanti kan, kalau kita budak kecil takutlah kita masa kecil dia, kalau takut ya balik kampung tandas rumah wan nun kat luar rumah kan, kat luar rumah Ustazah. Orang kata dekat belukar ya, dekat semak-semak kan ya. Ya Allah, perut dah sakit, macam mana kita ajak mak tolonglah teman kan ya. Kita nak pergi masuk bilik air, bila nak masuk bilik air, dah masuk bilik air ni panggil lagi mak daripada bilik air. Takut dia tak ada. Lepas apa mak kita jawab, ya mak ada. Panggil lagi mak, ya mak dengar. Dia katakan, mak, ya mak tengok. Kita dalam bilik air rasa lega bila mak cakap mak dengar dan mak tengok. Kita boleh nyaman lah buang air kan ya.
Subhanallah, itulah sifat manusia. Dan Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, asma'u wa ara, aku maha mendengar kamu dan aku melihat kamu. Ya, maknanya kamu berada dalam pengawasanku, dalam kekuasaanku. Dan inilah limpahan ya keyakinan yang menyebabkan kita terasa kita berada dalam rahmat Allah, berada dalam keselamatan. Apapun keadaan yang berlaku, kita tidak pernah keluar daripada zon duduk dalam kekuasaan dan pengawasan Allah, sementara lagi semua itu memang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Ustazah direct terus kedua boleh Hati? Boleh Ustazah. Baik, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tadi meyakini ya bahawa itu datang dari Allah dan dalam kekuasaan Allah, yang kedua ialah kita mengetahui, kita jelas, kita faham sangat ya ketika mana kita menerima takdir, maka takdir itu ataupun ketentuan itu akan datang dalam package disediakan pertolongan daripada Allah. Dia tak datang tergolek-golek tanpa penyelesaian, tidak ya, tidak. Allah tidak menzalimi hamba dia. Datang dengan package, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar ya. Jadi kena yakin, kena faham, kena tahu bahawa ia datang dengan package pertolongan daripada Allah. Jangan bila kita susah, bila kita diuji Allah, kita tak kembali kepada Allah, padahal package pertolongan daripada Allah. Kita cari jalan-jalan lain. Kita pergi cari jalan-jalan lain, cari makhluk, rajin cari makhluk. Padahal makhluk tak ada package tu. Makhluk tak tahu apa-apa. Ya. Yang package tu ada pada Allah. Allah nak bagi. Allah boleh bagi bila-bila masa. Jadi kena yakin, kena faham, kena jelas. Bila datang takdir, datang kesusahan, datang apa jua, maka ia datang dengan package beserta dengan hikmah dan pertolongan. Ya, dan bertawakallah kepada Allah, sebab itu adalah syarat pula kepada pertolongan Allah. Jadi bila ada sesuatu berlaku dalam hidup kita, Allah nak perbaiki sandaran kita. Kenapa jadi macam keluh kesahnya, tensionnya ya. Kadang-kadang masalah tu sama pada 3 orang, tapi yang seorang ni teruk sangat pula keadaan kan, yang dua lagi relax je. Dia berkait dengan soal sandaran. Dia bersandar kat mana? Dia bersandar dengan apa? Itu sangat penting. Ya, orang kalau bersandar dekat tiang yang tegap, tiang Roman betul-betul tegap tu, contoh macam kat Masjidil Haram kan banyak tiang. Ya, kalau bersandar kat tiang Masjidil Haram, agak-agak ada tak rasa macam rasa macam goyang lah tiang ni, ada tak rasa macam tu? Rasanya tak ada itu ya. Kita rasa macam wah, ni dibina dengan begitu yakin tegap kan, nampak kan? Jadi berapa ramai orang tertidur kat tiang tu. Sebab tiang tu memang best lah, sandaran yang best kan ya. Tapi cuba kita letakkan macam apa, pengadang tu je kan ya, yang bila nampak angin datang tu nampak dia goyang-goyang. Apa rasa kita bersandar kat tempat tu? Tak apa nak lena. Separuh lagi kita akan jaga kita punya berat badan tu, kita tampung, separuh lagi kita letak kat sandaran. Maknanya tak selesa. Ya, kita ni ada was-was lagi. Nanti kan rebah pula aku dengan penyandar-penyandar ni sekali. Jadi ini berkait tentang sandaran. Kenapa manusia tidak rasa selesa? Kenapa manusia tak rasa nyaman, tak rasa lapang? Sebab sandarannya tidak kukuh. Ya, bayangkan seorang isteri yang bersandar dengan suami sampai bila suami mati ya, suami sakit, suami tak mati lagi ni, baru sakit baru kan ya. Macam mana ni, matilah saya kalau dia mati. Ya, ayat-ayat tu. Cuba tanya balik, betul kakak nak mati kalau suami mati? Ya. Matilah saya kalau kalau saya tak ada suami ni, suami mati. Ini soal sandaran. Kenapa bersandar dengan manusia, makhluk yang tak ada apa-apa, yang sangat lemah ya? Sebab itu package pertolongan tu datang bila mana kita memperbaiki sandaran kita kepada Allah Azza wa Jalla, bersandar kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih. Ya, itu ayat dalam surah At-Talaq. Barang siapa bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan. Orang bersandar pada Allah tak pernah memerlukan sandaran yang lain. Tapi orang yang bersandar kepada selain Allah
hatta seluruh dunia menjadi sandarannya pun tidak cukup teguh untuk menyokong dia, untuk meneguhkan dia, sebab semua sandaran selain Allah adalah sandaran yang sangat lemah. Jadi kena baiki sandaran kita. Apa pun yang kita hadapi, balik kepada Allah. Anak saya degil ustazah, ya Allah suruh balik mengadu dengan Allah. Ya Allah, anak aku ini hamba kamu, seperti mana aku juga hamba kamu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kepadaku dan Tuhan kepada anakku. Tolong ya Allah, perbaiki diriku dan perbaiki anakku. Kami sama-sama hamba-Mu ya Allah. Kemana lagi pelarian kami kalau bukan kami bersela bersimpuh di hadapan-Mu, memohon kekuatan, hidayah, taufik daripada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha memberi hidayah. Semua balik pada Allah. Daripada kita duduk mengungut je kan, dia tak tahu keturunan siapa tadi, dia katakan dia munut je anak degil. Sebenarnya kadang-kadang kita kena tengok balik, ya Allah, aku ni tak tahu bersandar dengan siapa. Bersandar dengan makhluk ataupun tak jelas selama ini kita bertawakal kepada siapa, sandarannya siapa. InsyaAllah kalau kembali kepada Allah, maka akan datanglah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Macam mana ustazah kalau tiba-tiba dia dah bersandar pada Allah, tapi di awalannya kemudian dia rasa putus asa, dia tak istiqamah dengan sandaran tu ustazah? Itu memang proses yang di dalam hidup. Rasanya ramai orang lalui, termasuk kita yang bercakap ni juga. Apa pula dalam hidup, bagi ustazah Yati, antara musibah, antara ujian yang berat adalah ujian maksiat, ujian dosa. Kadang-kadang kita, termasuk kita, tak terkecuali kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat. Dan kadang-kadang untuk kita berubah, meninggalkan kelalaian adalah sesuatu yang memerlukan kesungguhan. Dan kadang-kadang kita jadi macam fresh lah dengan diri kita ni. Dah tua pun tak berubah juga. Asyik janji palsu belaka kan. Kita kadang-kadang rasa fresh. Tapi ingat, syaitan sasaran dia nak buat manusia, pertama jadi sombong, kedua jadi tidak bersyukur. Ini antara sasaran dia lah. Dan yang seterusnya, yang berat-berat ni, jadi manusia yang putus asa. Putus asa dalam apa bentuk pun. Maknanya putus asa, tak nak jadi baik dah. Tak nak dah tawakal pada Allah, tak nak dah balik pada Allah. Kenapa? Sebab dah lama dah aku ni tak balik pada Allah. Dah lama dah aku ni bersandar dengan makhluk, bersandar dengan manusia, sampai kita rasa tak mungkin, proses tu makin susah untuk kita. Padahal itu sebahagian daripada simptom putus asa. Jadi kita nak sebut pada diri, jangan putus asa. Itu kerja syaitan. Jangan putus asa. Allah terlalu baik, Allah maha mengampunkan, Allah maha penyayang. Jangan putus asa. Tapi saya tidak istiqamah. Ni contoh macam kita punya monolog dalaman lah ni. Tapi saya tidak istiqamah. Tak apa, Allah maha baik. Kalau kamu tak berdosa, Allah akan datangkan makhluk yang berdosa, akan datangkan umat yang berdosa, kemudian mereka bertaubat. Punyalah baik Allah atas setiap benda ada jalan keluar, termasuk kamu berdosa pun kamu ada jalan keluar. Namanya apa? Taubat kepada Allah, menangis takutkan Allah, istighfar kepada Allah. Tapi tengok syaitan nak buat apa? Sampai kamu putus asa, sampai kamu mula-mula bunyi macam frust pada diri sendiri. Lama-lama kita frust dengan rahmat Allah, kita frust dengan keampunan Allah. Yang ini kena sama-sama kita jauhkan. Walau sejauh mana kita berlari jauh meninggalkan Allah, pasti jalan pulang itu dekat. Pasti jalan kembali itu dialu-alukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan terpedaya dengan hasutan iblis syaitan. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harus kita meyakini dan mengingati bahawa untuk kita sabar memikul takdir ketentuan Allah, itu adalah satu perkara yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita, dan telah datang rahmat dan kurniaan Allah kepada mereka. Atau dalam bahasa yang lain, yang ketiga, kita harus yakin bahawa bukanlah kita satu-satunya orang yang diuji. Bukanlah kita seorang-seorang je yang kena ujian tersebut, tapi kita harus yakin bahawa yang sebelum kita juga, bahawa dalam masa yang sama juga ramai lagi orang yang memang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih dahsyat daripada apa yang kita lalui. Dan mereka telah Allah tolong, Allah bantu dengan mengurniakan rahmat, kesabaran dan pertolongan.
Itu rasa yang menenangkan. Oh, bukan aku seorang je macam ni rupanya. Ya, jadi kita kena selalu tengok orang yang susah daripada kita. Ya, contoh kan Yati, kadang-kadang ialah orang datang kan jumpa ustazah ke ataupun email lah. Yang banyak sekarang ni email masuk kebanyakannya masalah-masalah kekeluargaan, masalah hubungan dan sebagainya. Jadi ada yang kata sampai, ada yang email tengah-tengah malam. Dia tengok masuk email tu 2 pagi, mana dia tak tidur ke kan, ya. Jadi kita boleh gambarkan tu dia memang stres tu, ya, sampai tak boleh tidur dan sebagainya. Tapi bila kita cakap, ya, ini juga untuk diri kita sendiri ni, Yati. Tak apa, jangan terlalu fokus pada satu masalah saja. Takkanlah 24 jam yang Allah bagi tu kita nak mengurung diri dalam bilik, kita nak menderita, menyeksa diri kita hanya dengan fikir satu benda. Benda yang kita tak suka lah kan. Itu je lah. Orang lain, tengok orang lain hidup gimana, pergi pasar kan, masak, entah nak sekolah, luaslah sikit hidup tu. Yang kita ni, ya Allah, tak ada benda lain dalam kepala. Itu je lah yang kita fikir. Fokus sangat sampai kita dah tak boleh menilai kehidupan ni pada penilaian yang sebenar. Kita nak minta celik bejik mata sikit, celikkan mata hati, lihat alam ini, lihat manusia dalam alam ini. Tengok berapa ramai orang yang sakit, tengok berapa ramai orang yang susah, ya, tengok berapa ramai orang yang tak ada tempat tinggal. Kalau tengok orang sakit, itu antara sebaik-baik lah, antara yang paling baik lah penawar kepada kita. Tengok orang sakit, Yati, macam mana bila sakit dah terlantar, nak minum air pun kena minta tolong orang, nak makan sesuap nasi pun, sesuap nasi kena minta tolong orang. Itu ketentuan Allah atas orang yang sakit tadi, ya. Padahal cuba bayang, ya, dia nak minta air, tapi anak tempat lain kat luar, dia dalam bilik. Kadang-kadang hausnya kena tunggu 15 minit. Untuk apa? Untuk panggil nak air. Macam tu lah, suara pun dah tak kuat, sakit. Lepas tu kan anak datang, nak apa mak? Dia kata kan, mak nak air. Tengok mak nak air, makna seteguk air tu kita kena harap ihsan orang. Sebab kita dah diuji dengan sakit. Lepas tu anak kita pun bagilah sesuap seteguk air. Itu pun kalau dia tahan sabar nak menunggu kita minum lambat, nak teguk tu lambat, nak bangunkan lagi, tersedak lagi lepas minum. Ya, itu belum yang masuk wire lagi, masukkan susu saja. Cuba lihatlah kehidupan ni, alangkah besarnya nikmat Allah. Allah tahu iman kita setara mana. Jadi ujian kita pun macam ni je lah. Ya, maknanya apa? Tension kita, minum boleh pergi sendiri ambil kat dapur. Yang di tengah tension ni makan dah 3 pinggan dah. Ya, maknanya ya Allah, cubalah baca sikit nikmat Allah. Dah tak nampak ke nikmat Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sebab itu kena rasakan, ya Allah, alhamdulillah kau menguji aku atas apa yang aku mampu, insya-Allah. Ya, sebab aku tengok orang lain lagi teruk daripada aku, ya Allah. Aku tak mampu agaknya kalau macam tu. Tengok, biar kita reserve macam tu. Barulah kita ni tenang, barulah kita ni dapat sabar sikit kan. Ya. Dan muslimin muslimat sekalian, dalam hidup ni memang sebenarnya Allah buat kita, sebab Allah sayang kat kita, ya. Allah buat supaya kita tak jauh lari meninggalkan Allah. Siapa kita nak lari meninggalkan Allah? Kita nak ke mana? Kita nak ke mana? Ya, sebab akan sampai masanya kita akan dipaksa untuk kembali kepada Allah. Berapa ramai orang kembali dalam keadaan terkejut, tak pernah bersiap untuk kembali, tapi dipaksa, dikerah untuk kembali. Namanya kematian. Sebab itu biarlah pada usia-usia, kita selalu cakap macam tu lah, sebab dah tua-tua cakap macam tu, kadang-kadang pada usia-usia kita dah 40-an, dah 50-an ni, memang dah tak patut, dah tak ingat benda-benda ni. Tanpa menafikan anak muda juga, subhanallah, Allah takjub kepada anak muda yang duduk atas garisan yang bagus, yang lurus. Orang tua petah lagi. Ya, sebab kalau diukur umur kita, katalah Ustazah hidup 42 tahun, apakah Ustazah rasa baki yang ada ni sama banyak dengan apa yang telah dinikmati, atau lebih banyak atau lebih kurang? Agak-agak 42 lagi tak akan datang ni. Kalau 42 lagi, maknanya 84 lah umur Ustazah, ataupun kurang daripada 42. Kalau rasa lebih daripada 42, nak ke hidup sampai umur 100, nak ke hidup sampai umur 105, 110, kita pun dah jadi macam tak ingat apa dah agaknya kan, ya. Uruskan diri. Ya, maksud dia memang ke arah itu dah kita kena lihat persediaan. Bukan maksud bila sebut persediaan kematian maknanya jadi pasif, tak. Jadi orang yang lagi mengimarahkan dunia dengan kebaikan dan buat amal soleh.
Jadi macam mana kita nak train hidup kita supaya sentiasa tidak terputus dengan Allah? Itu yang paling penting. Dan Allah dah ajar kita, tuan puan, seawal Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Mana-mana perkataan, perbuatan yang kamu tak mulakan, kamu tak buat dengan basmalah, maka ia terputus. Sampai macam tu dia ajar untuk apa? Membina hubungan dengan Allah. Jangan bagi amalan kamu putus, jangan bagi hidup kamu putus. Bismillah, 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 macam tu. Tapi kita nak menghayati bismillah pun susah. Ya. Dan Ustazah bagi gambaran, Yati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita belajar daripada kehidupan. Ya, sebab memang Allah suruh belajar daripada kehidupan. Diri sendiri pun Allah suruh belajar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Tengok macam mana masa kita kecil. Tengok anak-anak kecil, tengok bayi. Ya, bagaimana Allah mempertontonkan kepada kita dan buat kita merasai betapa dekatnya hubungan di antara seorang ibu dengan seorang anak. Ya, macam mana anak-anak kecil dengan mak dia. Sikit-sikit mak Ya Allah, Yati ada anak kecil lagi kan. Tengok macam mana mak lagi kerja menangis dekat apa? Dekat grill pintu tu kan. Dia sampai hilang kelibat mak. Oh, sayangnya kat mak. Sampai mak tak lagi mana-mana dengan anak kecil ni. Ya, dia nak mak. Anak kecil yang baru pandai melangkah, tuan-puan, baru pandai berjalan. Satu langkah dia setapak ke depan, kepala paling ke belakang. Nak tengok apa? Mak ada ke tak ada? Betul. Langkah lagi setapak, tengok lagi ke belakang, ada tak mak? Alangkah riangnya dia ketika dia lihat mak dia ada dan mak dia senyum pada dia. Ya, puas hati dia. Ada mak dia dan mak dia redha sebab mak dia senyum. Dia langkah lagi ke depan. Sebab kalau mak tak senyum, dia takut juga nak langkah lagi. Ya, takut salah ke, tak boleh naik tangga ke apa ke kan. Ya. Tengok mak senyum, dia langkah lagi. Tengok macam mana. Dan bayangkan ketika mana dia melangkah, lepas tu dia pandang belakang, mak dah tak ada, diganti dengan bibi. Ya, makna mak tu dah, masa anak tu melangkah tu, mak tu lari pergi kerja ke pergi mana-mana. Tengok apa jadi pada anak tu, dia akan menangis. Ya, dia akan menangis. Dan ketika tu, ya Allah, nak pujuk ni bukan senang. Ketika tu bagilah dia apa pun, dia takkan berhenti menangis. Biasanya, ya, bagilah apa, Yati nak bagi apa, kunci kereta Ferrari contohnya lah, agak-agak hilang, berhenti tak menangis dia? Tak. Semua tidak ada nilai bagi dia. Betul. Ya, yang dia tahu ni, yang berharga, yang hanyalah ibu dia. Yang lain semua dia campak buang. Ya, dia nak mak dia. Dan bayangkan masa dia nangis, tiba-tiba dia nampak mak dia datang balik. Mak dia senyum pada dia. Tengok macam dia berlari mendekatkan diri pada mak dia. Tengok macam dia peluk mak dia. Ya, budak kecil tak pandai bercakap, tapi dalam hatinya dia kata, mak, kenapa mak pergi, mak? Kemana mak pergi? Kenapa mak tinggalkan saya? Saya tak boleh hidup tanpa mak. Tengok. Itu hubungan seorang anak kecil dengan ibu dia. Ustazah nak menggambarkan, tuan-puan, alangkah indahnya, ya, hubungan kita dengan Allah lebih baik daripada itu. Kita tak pernah boleh berpisah dengan Allah. Kita tak pernah boleh jauh daripada Allah. Selangkah kita ke depan, kita nak pastikan langkah kita bersama dengan keredaan Allah. Ya, jangan kita rasa kita bagus sangat, wah, kita mencipta kejayaan kononnya, tapi dalam kemurkaan Allah. Ya, tak ada nilai dunia ini ketika ditawarkan oleh manusia, tapi tidak dengan pandangan dan keredaan Allah. Tak ada nilai. Macam tadi anak dia tak kisah, bagilah kunci kereta apa pun, dicampak buang je. Yang dia nak adalah ibu dia. Ini yang berlaku saat Nabi SAW, ya, ketika mana disakiti oleh orang-orang kafir, ketika Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif. Ya Allah, sampai hati mereka baling Nabi dengan batu, hanya dengan suruh anak-anak kecil. Satu penghinaan yang amat sangat. Bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa baling, tak penghinaan tu rendah lagi. Maknanya okey, maknanya lebih teruk lagi disuruh budak je. Maknanya tak apa, yang ni settle dengan budak je. Dia suruh budak-budak baling. Ya Allah, dia sorak-sorak, sangat menghinakan. Ya, memang ya Allah, tak boleh cerita macam mana ya kita punya, kalau kita menyenasikan keadaan itu. Tapi subhanallah, apa yang Nabi adukan kepada Allah ketika malaikat menawarkan untuk apa, hempuk je penduduk tu dengan apa, dengan 2 bukit yang ada. Tapi Nabi dalam rengikan munajat Nabi kepada Allah, fa illam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau engkau tak marah pada aku tak kisah apa pun, ya Allah. Tengok macam mana nilai, ya, Allah dalam kehidupan Nabi SAW. Soal kemarah, soal dunia ni berubah macam mana pun, itu tak jadi hal. Yang jadi hal adalah
Allah suka atau tidak, Allah marah atau tidak, itu yang ada dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak kita, ya, ketika mana kita sudah makin dewasa, Allah kurniakan kita ilmu, pengalaman, kita buat hubungan kita dengan Allah lebih baik daripada seorang anak tadi, ya, yang mengharapkan kebersamaan dengan ibunya sepanjang masa. Ya, maknanya dia takkan rasa ada nilai atas sesuatu perkara ataupun benda ketika mana ibunya tak ada depan mata. Macam tu seorang manusia tak pernah ada rasa apa pun bernilai dalam hidup kalau tidak dengan pandangan Allah, keredaan Allah, kasih sayang Allah. Biarlah macam mana seorang anak kecil, sikit mak, kita ni adalah hamba Allah yang sangat lemah, tuan-puan. Selama-lamanya lemah. Biarlah dalam hidup kita sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ya, apapun ya Allah, nikmat, alhamdulillah. Susah, ya, kita istighfar kepada Allah. Kita tahu semuanya daripada Allah. Jadi ini latihannya, tuan-puan sekalian, supaya hidup kita tidak terputus daripada Allah. Dan ustazah juga sama-sama berehat niti, ya, nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, mari sekejap kita berhenti seketika, sejenak, untuk merasakan bagaimana indahnya mengingati Allah, menyambut Allah daripada jiwa kita yang paling dalam. Kita, inilah terapi yang sebenar yang diperlukan oleh hati kita yang pasti banyak penyakit-penyakitnya. Syurga Allah tu, tuan-puan, sangat mahal, ya. Jadi bila ia terlalu bernilai lah, terlalu mahal. Jadi untuk kita mendapatkan syurga Allah, keredaan Allah, dia memang satu perjalanan yang pasti mengeluarkan air mata, ya. Pasti kita terduduk, terjatuh dan sebagainya, tapi kita bangkit kembali, mendekatkan diri kepada Allah. Selalu cakap pada diri, syurga Engkau mahal ya Allah. Ya, sebab itu kadang-kadang walaupun orang tengok kita kuat, tapi pasti kita diuji oleh Allah. Dan kadang-kadang ujian tu terasa lebih sakit sebab hati kita kotor, sebab hati kita busuk. Bukanlah ujian itu secara sendiri ataupun secara zatnya menyakitkan, tapi kerana hati kita kotor. Dan itu yang selalu kita lalui dalam hidup. Ada je orang-orang soleh yang sakit dan mereka menikmati penyakit mereka. Ada je seorang suami yang dikurniakan isteri yang sangat jahat mulutnya, tapi dia boleh melihat isterinya sebagai jalan dia masuk syurga. Sehingga bila isteri dia mati, isteri dia meninggal, dia menangis. Dan orang lain kata, kenapa kau menangis? Bini kau dah mati, bini kau mulut jahat. Tapi suami tu kata, sebab jalan aku ke syurga yang selama ini menjadi perbendaharaan pahalaku telah Allah ambil. Subhanallah, hati apa yang mereka miliki? Mereka ada hati yang bersih, mereka ingat kepada Allah. Sebab itu kena selalu cakap pada diri kita sendiri, kita kena sungguh-sungguh. Peluang kita untuk hidup dengan baik ini hanya sekali saja, ya. Dan sebab itu kita sentiasa ingat mengingatkan, yang bagi tazkirah, ceramah dan sebagainya untuk kita semua, termasuk kita yang bercakap, ya. Sebab kadang-kadang manusia ni lalai, ya. Dia tak sedar bahawa sebenarnya kerja dia yang sebenar ialah kerja menyucikan hati, membersihkan hati. InsyaAllah soal rezeki Allah akan bagi. Kita usaha, dan bukan kerana usaha tu rezeki kita dapat. Usaha itu adalah sebagai satu tanggungjawab yang Allah amanahkan kepada kita. Rezeki kita dijamin Allah. Kerja kita yang sebenar ialah bersihkan hati, bawa hati yang terbaik untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu kadang-kadang kita rasa susah, ya, nak menerima kehidupan, nak menerima takdir tu yang Allah pahit sangat. Kerana tadilah kembali kepada nilai hati kita yang busuk. Ya, sebab itu kalau menanggung kesakitan, ya, sakit sebab orang ke, sakit sebab penyakit ke, sakit sebab apa jua lah, ya, tekanan kerja ke, ekonomi ke, kita kena selalu cakap, ya Allah, kalau sakit ini membersihkan hati aku, apa salahnya?
Ya, apa salahnya ya Allah? Sebab kita tak pernah tahu macam mana cara nak bersihkan hati ni. Ya, bukan boleh kita hantar klinik, bukan boleh dikelorok ke apa. Hanya Allah yang maha membersihkan hati yang tahu. Sebab itu orang yang berlapang dada menerima ketentuan Allah adalah orang yang terpimpin hidup dia. Ya, lapang hidup dia, senang hidup dia. Walaupun manusia melihat kesian dia, susahnya dia, tak. Orang yang bersama Allah, yang hati bersih, dia menikmati keindahan dan ketenangan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Bukan sekadar menjentik hati, tapi sama-sama nak membawa kita sama-sama muhasabah diri. Bagaimana sebenarnya kita nak jadikan hidup kita tenang disebabkan hati yang bersih, insya-Allah. Dan ujung ni Ustazah, sedikit kesimpulan dan juga mungkin ada tips untuk Ustazah berikan tentang bagaimana kita bersihkan hati kita ni Ustazah. Ada satu nilai yang tidak boleh kita lupakan, ya, Yati, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk Ustazah sendiri. Dia ada kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga ibadah malam. Itu tak dapat dipisahkan, ya. Sebab itu kalau kita ngaku kita orang baik ke apa, memang kena tengok rutin malam. Ini memang terkena tabatan hidung Ustazah ni, ya, Yati. Sebab macam-macam kepelikan pula, heran pula macam mana nak kata orang soleh tapi tak buat da'bus salihin. Da'bus salihin ni apa dia? Qiyamul lail, menghidupkan malam. Ya, jadi kalau tak boleh, belum istiqamah, belum biasa, macam mana nak gegarkan diri kita ni? Kena menangislah, kena minta dengan Allah lah, merayu dengan Allah. Kita tengok ayat Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu. Jadikanlah ia sebagai suatu ibadah tambahan kepada kamu. Ya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, yakni maqam mahmudah. Surah Al-Isra ayat 79. Ya, jadi kita nak sampai jadi orang yang terpuji. Kedudukan kita diangkat oleh Allah. Kita tertanya-tanya macam mana ya nak dapat reward daripada Allah, nak dapat pengiktirafan, ya, nak dapat makam yang terpuji. Maka Allah berikan jalan. Kamu ada malam kan, kamu akan melalui malam seperti mana semua orang melalui malam, ya, selagi mana ada umur. Maka untuk orang yang sangat inginkan maqam mahmudah, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka hendaklah kamu bangun untuk tahajud. Ya, untuk kamu salat, menangis, mengadu, berzikir, memuji, tasbih dan sebagainya. Maka Allah akan mengangkat kamu. Fa'asa, ya, mudah-mudahan Allah akan angkat kamu kepada satu kedudukan yang terpuji. Kalau sudah Allah memuji, Allah meletakkan kita pada makam yang terpuji, maka insya-Allah, ya, segala kesusahan juga menjadi ringan. Ya, seluruh hidup akan diuruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian, ya, Yati, tuan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustazah.